masih ada lagi halawah. Ini yang dikatakan sebagai halawah ilmu tasawuf. Halawah ni maksud apa? Maksud dia kemanisan. Manis tu kita dapat. Macam mana tuan-tuan selalu duduk main surau, duduk ulang alik main ni. Mayang subuh tadi tuan-tuan main dah. Zuhur tadi tuan-tuan turun dah. Asar tadi tuan-tuan main dah. Ni maghrib ni main pula. Isya main pula. Bila orang jumpa tuan-tuan kita, Haji duk pergi selalu ke surau ni apa? Dia rasa, saya tak boleh nak cerita lah rasa macam mana. Tak boleh nak cerita. Lazat dia tu tak boleh nak cerita. Manis tu tak boleh nak cerita. Pasal apa tuan-tuan? Orang yang tempuh, dia tahulah rasa macam mana. Andainya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-musannif, dan telah berkata pengarang kita, iaitulah Al-Faqir Al-Idris Al-Khayyat bin Haji Wan Ali Bakum Tu'jum Al-Fatani. Dia kata dalam fasal pada menyatakan ataupun pada menceritakan tentang waktu, kitab ni diberi nama sebagai Simarul Jannah, yang mana kitab ni dia memperhalusi ataupun kitab ni dia mensyarahkan serta menterjemahkan Risalatul Mu'awanah, iaitulah kitab Risalah Mu'awanah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Dan pada malam ni kita akan sambung dalam muka surat saya, muka surat Jawi 15, baris yang keempat daripada bawah. Manakala dalam kitab Jawi itu muka surat 23. Dia kata, dan berkata Ibnu Atta'illah Asy-Syazili. Siapa dia Ibnu Atta'illah Asy-Syazili ni? Dia ni dikenali juga sebagai Ibnu Atta'illah As-Sakandari. Itu nama ulama, yang mana dia ulama yang berasal daripada negara Mesir, satu daerah yang disebut sebagai Iskandariah. Kalau tuan-tuan pernah pergi buat umrah ziarah, pergi ke negara Mesir, Iskandariah tu dia duduk di hujung dan dia berdekatan dengan laut. Itulah Iskandariah. Jadi nama As-Sakandari itu diambil daripada Iskandariah, Syekh Ibnu Atta'illah Iskandariah. Manakala Asy-Syazili pula, Syazili ini kunyah dia ataupun laqab dia tu kepada syekh ataupun kepada tariqat Syaziliyah yang dia ambil. Jadi itu disebut sebagai Ibnu Atta'illah Asy-Syazili. Dan Ibnu Atta'illah Asy-Syazili ini nama sebenar dia adalah Syekh Abdul Fadli Tajuddin Ahmad bin Muhammad Karim bin Atta'illah As-Sakandari. Dan dia meninggal pada tahun 709 Hijrah pada umur 60 tahun. Dia meninggal umur 60 tahun. Dan dia meninggal itu di satu tempat juga yang bernama Mansurah. Kita pernah dengar Mansuri, Hamzah Mansur apa? Hamzah Mansuri, Mansuri, nama tempat Mansurah. Ada nama tempat banyak dekat Mesir ni. Tonto, tuan-tuan pernah dengar Syekh Tontowi, tu Mesir lah tu, Tonto. Lepas tu apa nama Al-Qahiri, Qahiri tu Qahirah. Al-Iskandari, Iskandariah. Al-Manufiyah, tu nama-nama tempat di Mesir. Dia meninggal di Mansuri, di Mansurah pada umur 60 tahun. Dan dia meninggal waktu tu dia tengah duduk mengajar. Ni yang kata mati yang dicemburui ni. Mati tengah duduk mengajar. Macam mana Syekh baru ni, Dr. Almarhum. Almarhum ni iaitulah yang dihormati, yang dirahmati, Dr. Sobri, yang meninggal tengah mengajar baru lepas kuliah subuh. Allahu Akbar. Dia 5 hari sebelum tu dia kata dia silap ambil ubat ke apa. Tak tahulah, saya pun tak ni sangat, tapi dengar daripada percakapan tu. Lepas tu tengah-tengah duk mengajar, jatuh-jatuh terus. Allahu Akbar. Mulianya mati dalam keadaan husnul khatimah. Kan mati yang elok. Jadi kita pun mintalah doa kepada Allah Ta'ala. Kadang kita dengar imam duk baca, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, mati yang elok.
Yang inilah yang Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mana dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang seronok berjumpa dengan Allah, maka Allah Taala seronok berjumpa dengan dia. Apa maksud dia? Seronok berjumpa tu tak kala waktu sakaratul maut. Waktu kita sakaratul maut di situ, kita dah boleh agak dah. Ada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Waktu tu dia terhijab, dia tak nampak orang dah. Yang dia nampak apa? Nazala ilaihim malaikatun minas sama'i bitul wujuh. Turun malaikat berduyun-duyun dalam keadaan wajah yang putih. Waktu tu dia berasa seronok nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala pun seronok nak berjumpa dengan dia. Kan yang ni cerita bab mati lah. Baik, apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari ni? Dia kata, tatkala mengetahui Tuhan daripada engkau akan jemu. Maknanya tatkala di sini kalau dalam bahasa Arab dia kata walamma. Walamma tu diterjemahkan kepada sedangkan. Kalau tatkala ni, kalau kita istilah sekarang, tatkala mengetahui macam Tuhan baru tahu. Sedangkan Tuhan tu dah tahu dah. Tuhan jadikan manusia, Tuhan tahu kata manusia ini ada perasaan jemu. Ada perasaan tak seronok, ada perasaan sedih, ada perasaan suka. Allah Ta'ala jadi itu, dia hiaskan dalam diri kita, dalam hidup kita. Lalu dia kata apa? Dia kata tatkala ataupun sedangkan mengetahui Tuhan, Allah Ta'ala tu tahu. Dia buat kita, dia tahu macam mana. Dia kata kita ni akan jemu. Jemu ni maksud dia ada perasaan bosan. Maka, di situ ada maka, tuan-tuan. Maka membagi-bagi ia bagi engkau beberapa taat. Oleh kerana Tuhan tahu kata kita ni buat satu amalan ni dia akan jemu. Sebab tu Tuhan bagi banyak amalan kat kita. Tuhan bukan suruh kita semayang saja, tetapi Tuhan suruh kita puasa. Tuhan suruh kita baca Quran. Tuhan suruh kita berzikir. Tuhan suruh kita sedekah. Maknanya kita walaupun semayang kita daripada semayang sunat kita kurang, tetapi bersedekah kita banyak. Walaupun daripada sedekah kita kurang, puasa sunat kita banyak. Walaupun daripada puasa sunat kita kurang, tengah malam kita bangkit selalu. Walaupun tengah malam kita kurang, kita rajin bermuamalah, kita rajin duduk berhubung ziarah orang. Itu semua amalan-amalan yang Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Dia tak suruh kita buat satu ya. Dia suruh kita buat banyak. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab contoh macam kita. Macam mengaji ni pula. Mengaji dia tak boleh lama pun kita tu mengaji ni. Paling-paling kuat 40 minit tu kira cantik lah tu. Yang tu kira puas lah tu. Sejam tu pun boleh lah. Tapi lutut tu bunyi lah. Dia masuk sejam suku, dia mula gelisah. Dia masuk sejam setengah, dia mula dah hilang tumpuan lah. Tambah 2 jam pula buat kuliah, tuan-tuan, Allah tak masuk apa lah ni. Yang ustaz puluh lah, duk bagi burung-burung tak masuk dah tuan-tuan. Dekat sejam ya. Yang tu, dekat tu yang kira okey. Pasal apa? Pasal manusia ni ada sifat jemu. Dia kata, maka membagi-bagi ia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala bagi engkau, bagi kita ini beberapa taat. Maknanya banyak amal ibadat yang boleh kita buat. Carilah tuan-tuan. Tuan-tuan main ke surau ni pun bukan dekat semayang ya. Untuk nak bagi seronok tuan-tuan main ke surau, apa yang boleh kita buat? Antara dia apa tuan-tuan? Antara dia tuan-tuan main ke surau, tengok benda apa yang boleh kita buat di surau ni. Tanam pokok. Jadi kurang-kurang sebelum nak masuk ke surau ni, dia tengok pokok dia disiram, pokok dia tu. Dia jadi seronok. Pokok pula dia tumbuh pula, jadi buah pula, jadi manfaat kepada orang. Apa dia lagi kita boleh buat tuan-tuan sekalian? Kita buat rak kasut. Contoh dia, macam bukan nak kata surau tuan-tuan tak ada rak kasut. Saya hidup kelang kabut pula kata ustaz ni duk main tengok surau kita kan. Kita buat rak kasut, orang guna rak kasut, dia jadi seronok. Jadi maknanya kita cari satu benda yang boleh kita berbuat taat. Dia kata, dan ketahuilah olehmu bahawasanya segala wirid. Wirid itu maksud dia segala ibadah. Segala ibadah ataupun segala wirid itu bekasan pada menerangkan hati. Bagi orang yang baru dengar kuliah malam ni, maksud yang ni bekasan ni memberi bekas. Dia ada kesan, dia ada impak. Maksud dia macam tu. Setiap amal ibadat yang kita buat, dia ada kesan dia kepada hati kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kata Syekh Abdul Aziz
Syekh Abdul Aziz Al-Jirhin. Dia ni orang belah-belah Arab tu. Dia kata apa? Contoh dia amal ibadah yang kita buat ni. Semayang contoh dia. Dia bagi kesan ke hati kita pasal apa? Dia melahirkan isan yang mendisiplinkan diri. Dia disiplin. Kita semayang, kita tunggu azan. Mana ada orang yang pergi langgang dulu? Dia takut semayang siap-siap dia dah. Semayang apa? Semayang siap-siap dia dah. Siap-siap tu maksud dia semayang dulu. Buat dulu insya' dia kata. Tu imam lambat lagi dia kata nak azan. Tak apa kot. Tak boleh. Dia ajak kita berdisiplin. Bila kita berdisiplin pula tuan-tuan, dalam semayang kita ni, kita diarah untuk mengikut imam yang satu. Mana ada tuan-tuan lawan imam dah kan? Imam pergi rokok, tuan-tuan pergi sujud dah. Pasal apa? Imam tak puas hati kat imam punya pasal. Tu dalam bab semayang. Lepas tu dia mengajarkan hati kita supaya rendah diri. Tuan-tuan bayangkan daripada setinggi-tinggi tempat sampailah ke sehina-hina tempat di tempat kita duduk jalan ni. Tempat kita duduk pijak ni. Allah Ta'ala nak uji hati kita macam mana. Tempat yang kita pijak, tempat ni lah kita meletakkan kepala kita yang mulia di tempat yang paling hina. Tak kira siapa pun, main bilah pangkat apa pun, darjat apa pun, keturunan apa pun. Maknanya kalau semayang, dia akan letakkan kepala di tempat yang kita pijak ni tuan-tuan. Mana ada pangkat tinggi, pangkat besar, keturunan apa tak kisahlah, keturunan pahlawan, bangsawan, ke raja ke apa ke. Kalau dia semayang, kepala dia kena atas sikit. Ada orang macam tu? Tak ada. Maknanya di bawah juga. Sebab itulah semayang ni memberi kesan kepada kita dalam hati kita ni. Memberi kesan kepada hati kita. Lepas tu selain daripada semayang, puasa, dia memberi kesan kepada kita. Kita tahan diri kita ni. Dia menyucikan hati kita, batin kita, dia suci. Bila kita dah boleh puasa, kita dah boleh tahan lapar, maknanya kita boleh tahan sifat-sifat amarah kita. Tuan-tuan, puasa ni juga walaupun ada hadis, tapi hadis ni dipertikaikan di kalangan para ulama. Nabi kata sumu tasihu. Kamu puasa, kamu sihat. Maknanya apa tuan-tuan? Berlapar. Bila kita berlapar tu secara tak langsung, dia yang pertama sekali dia bagi kita sihat. Yang kedua apa dia? Bila kita puasa ni tuan-tuan sekalian, dia boleh tahan ni. Dia boleh tahan diri kita daripada marah. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan puasa tengok. Bila tuan-tuan lapar ni, kalau lapar tuan-tuan boleh tahan, maknanya marah juga tuan-tuan boleh tahan. Ada orang yang bila lapar, dia kira nak marah. Ada yang jenis itu pun. Maknanya dia tak betul-betul puasa. Kan? Sebab setiap amal ibadah, dia ada objektif-objektif dia masing-masing. Kan? Semayang, objektif dia apa? Menahan diri daripada fahsyak wal munkar. Daripada buat benda, fahsyak, benda keji dan juga munkar. Semayang. Itu objektif dia. Tapi kalau kita duduk semayang juga, dalam waktu yang sama benda fahsyak, benda keji, benda mungkar tak dapat untuk kita nak elak, tak dapat untuk kita nak halak, maknanya kita kena cek balik kepada semayang kita. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan pada kuliah saya pada 13 hari bulan 6 dulu kalau tak silap saya. Kalau semayang, apa objektif dia? Menahan diri daripada benda mungkar. Puasa objektif dia apa? Menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah. Kan? Zakat apa objektif dia? Melahirkan kita rasa, orang kata, kemasyarakatan. Kita rasa belas kesian kepada orang-orang yang memerlukan. Tapi kalau amalan-amalan tu kita buat, tapi tak melahirkan kepada kita sifat-sifat ataupun tujuan kepada amal ibadah tu, maka kita nak kena tengok balik segala amalan-amal yang kita buat ni tuan-tuan sekalian. Nak kena muhasabah balik. Daripada semayang dia, daripada puasa dia, daripada keluar zakat dan sebagainya. Baik. Lepas tu dia kata apa lagi di sini? Dia kata dan memelihara akan segala anggota. Memelihara akan segala anggota tetapi tidak nyata ia dan tidak kuat ia. Maksud dia, walaupun amal ibadah yang kita buat, dia menerangkan hati dan juga memberikan ataupun dia mengawal segala anggota tubuh badan kita. Tapi yang tu pun maksud dia tak kemah lagi. Bahasa utara kata tak kemah lagi. Kan? Nak bagi kemah ni macam mana? Dia kata apa? Melainkan. Tu ayat tu. Istisna. Ataupun dari sini sebut apa? Istisna. Istisna ni kecuali. Melainkan pada ketika mengekali dan berulang-ulang
dan pada ketika mengerjakan akan tiap-tiap wirid daripadanya pada waktu yang menentu ia akan dia. Tuan-tuan faham tak ni bahasa tua ni, dan bahasa ni bahasa Qur'ani tu. Kalau baca lagu tu lain kali pening gitu kan. Tak gaduh minum banyak ketum pening gitu kan. Kan? Kan? Apa maksud dia kata apa? Dia kata memanglah amal ibadah ni bagi kesan ke hati. Memang amal ibadah ni bagi kesan kepada tubuh badan kita, bagi kesan kepada anggota zahir kita. Tetapi nak bagi kemah lagi macam mana? Hendaklah kita mengekali. Maksud dia apa? Kita nak kena buat selalu benda tu. Lazim benda tu, barulah dia memberi kesan kepada kita. Kalau takat semayang sekali, tuan-tuan sekalian, payah, dia kena berulang-ulang kali. Pasal itu 1 hari 5 kali Allah Ta'ala bagi kat kita. Dan semayang ni pun sampai bila? Sampai mati. Lagi mana kita larat, lagi itulah Allah Ta'ala suruh kita semayang. Sama juga dengan baca Quran. Tuan-tuan baca Quran daripada mula, lepas tu sampai habis, sampai khatam. Lepas tu dah khatam, tuan-tuan kena buat apa? Mula balik. Bukan berhenti terus. Ada orang yang berhenti terus, tuan-tuan. Kalau Quran, contoh, saya bagi contoh. Quran ni kalau kita tinggal dalam 4-5 hari, sehari nak baca balik, dia jadi sangkut. Betul? Nak baca balik dia jadi, kalau bahasa Kedah, bahasa Utara, dia jadi kokang. Kokang ni masuk padu, sangkut. So abang tak ada masalah kalau kita tinggal pun. WhatsApp tak tengok 30 hari, tuan-tuan sekalian. Buka-buka balik, boleh baca, boleh faham. Tapi Quran kalau kita tinggal, nak mula balik tu, Allahu Akbar, dia sangkut. Tambah jadi imam pula. Kan? Kena pula ayat yang berulang-ulang. Macam saya baca tadi waktu maghrib, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Dia main duk pening duk tu ya. Lada kali walam yakul lahu kufuwan ahad. Ujung sekali dikeluar ayat tu ya. Weh tuan-tuan, payah. Yang kata ayat Quran ni pasal apa tuan-tuan? Pasal dia merupakan ibadah. Bila ibadah, dia kena sentiasa ulang. Contoh dia, macam kita semayang raya. Semayang raya dia tak berulang, betul tak? Dia main setahun 2 kali ya. Pasal apa tu imam nak kena peringat kepada kita selalu. Habis sini peringat nak semayang raya. Mesti peringat kan? Memberi peringatan. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian, sekejap lagi kita nak semayang. Macam biasalah kaifiat kita semayang. Takbir yang pertama 5 kali takbiratul ihram, takbir yang kedua 7 kali. Tu pun tu imam yang peringat, dia yang lupa takbir. Ada tak ada atau sekalian? Ada. Pasal apa? Pasal bukan selalu. Kan? Habis-habis tu dia pula duk senyap pula. Ada orang kata duk angkat kepala lagu tu. Pasal apa? Baca khutbah. Dia kata baca khutbah. Duk ingat ke baca dah. Pasal duk ingat khutbah hari Jumaat. Nampak tak? Pasal benda ni apa? Benda ni tidak apa nama? Dikekal ataupun tidak diulang-ulang. Sama macam semayang jenazah pun. Bagi orang hak kaki semayang jenazah tak apa lah, dia tahu lah. Hak orang jarang-jarang semayang jenazah tu. Dan kadang-kadang dia nak pergi kerokok juga. Tu imam Allah, takbir pertama Allahu Akbar, habis baca apa nama alhamdulillah, Allahu Akbar, ya, apa takbir yang kedua nak baca selawat tu, dia sambil-sambil tu dia pun nak pergi, nak tertomoy pula dah. Kan? Dia nak pergi rokok juga ke depan tu, pasal dia terbawa-bawa dengan semayang dia tu. Pasal benda tu tidak diulang-ulang, tidak tidak dibuat selalu. Itu maksud dia macam tu. Baik. Dia kata dan pada ketika mengerjakan akan tiap-tiap wirid daripadanya pada waktu yang menentu akan ia. Maknanya bukan hanya nak ulang-ulang ni buat macam mana tuan-tuan. Dia mesti ada waktu yang kita tentu untuk kita nak buat amal ibadat ni. Selesai dah ni macam lepas maghrib ni. Lepas maghrib ni kita siap dah. Lepas maghrib abang kat isteri, abang kat anak-anak, abang kata ni ayah lepas maghrib ayah minta maaf, ayah tak boleh duduk dengan hampa semua. Pasal apa? Ayah ada tugas, ayah nak kena pergi surau. Ambil masalah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bila satu hari kita tak boleh nak pergi surau, satu hari kita tak boleh duduk dalam kuliah, dalam majlis ilmu, dia akan main rasa tak seronok, dia akan main rasa kurang. Kita duk main selalu ke masjid ke surau ni. Tiba-tiba tak boleh nak main, dia akan rasa di situ tuan-tuan sekalian. Masih ada lagi halawah, ini yang dikatakan sebagai halawah ilmu tasawuf. Halawah ni maksud apa? Maksud dia kemanisan. Manis tu kita dapat. Macam mana tuan-tuan selalu duduk main surau, ulang alik main ni. Mayang subuh tadi tuan-tuan main dah. Zuhur tadi tuan-tuan turun dah. Asar tadi tuan-tuan main dah. Ni maghrib ni main pula. Isya main pula. Bila orang jumpa tuan-tuan kata, Haji,
Haji duk pergi selalu ke surau ni apa dia rasa? Saya tak boleh nak cerita lah rasa macam mana. Tak boleh nak cerita. Lazat dia tu tak boleh nak cerita. Manis tu tak boleh nak cerita. Pasal apa tuan-tuan? Orang yang tempuh dia tahulah rasa macam mana. Andainya satu hari dia tak pergi ke surau. Dia sakit ke ataupun dia keluar pergi tempat lain ke, kena kerja kursus 3-4 hari, dia jadi gelisah di tempat kerja pun. Pasal apa? Pasal dia duduk biasa ke surau, duduk biasa buat amal ibadat yang ditentukan, tiba-tiba terhalang, dia tak dapat nak buat, tuan-tuan, dia akan rasa sebegitulah. Baik. Dia kata, maka jika tidak engkau itu daripada menghabisi akan sekalian waktu malamnya dan siangnya dengan kebajikan, maka jadikan olehmu bagi engkau akan beberapa wirid yang engkau mengekali atasnya pada beberapa waktu yang tertentu. Maksud dia apa? Kalau kita bukan jenis orang yang boleh istiqamah melakukan amalan ibadah siang dan malam, tu maksudnya. Dia nak abang macam tu. Bunga dia ni panjang sangat. Dia kata, orang yang tak perlu nak tetap waktu ni, orang yang macam mana? Orang yang memang siang dan malam ni dia buat amal ibadat. Ada dah masa untuk dia. Tengah malam dia boleh bangkit. Tuan-tuan, tengah malam pun kita pun kadang-kadang dia boleh jaga. Kan? Orang kata kadang-kadang dia main masalah banyak, jaga awal. Semayang, tahajud, apa semua. Bini pun tahu. Bang, hujung bulan ke bang? Sabar, 2-3 hari masuk gaji. Kan? Tahajud terus. Kan? Oh, tapi kalau awal bulan gaji dah masuk apa semua, subuh pun dah. Kan? Kita lah jenis, bukan tuan-tuan lah, saya lah jenis-jenis macam tu. Kan? Bangkit tengah malam ni kadang susah, kadang nasib dia boleh bangun tengah malam ni. Kan? Kadang-kadang terajak juga semayang subuh 6.30, 6.45. Kira kita bangkit tu semayang subuh tu, sekali masuk dah beli ayak sekali lagi, kira pakai baju kerja, kita nak macam tu. Patutnya kita boleh bangkit tengah malam, tuan-tuan sekalian, pukul 5 kita boleh bangun. Kan, paling lewat pukul 5.30. Biar kita boleh buat juga semayang 2 rakaat yang kata semayang malam ni. Kan, kalau kita boleh istiqamah sampai taraf tu. Almarhum, saya sebut lagi tuan-tuan kata politik pula ni. Kan, tuan-tuan kenal Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Ni, ayat ni bukan pasal politik, kita nak ambil kezuhudan dia ni, zuhud, kesalehan dia ni. Kan, lama dah waktu dia turun pergi ke Pulau Pinang dulu ni. Kerajaan dari Pulau Pinang panggil dia untuk berucap tama apa semua. Saja kita pergi sembang dengan driver dia. Kan, dia kata kalau tidur di hotel, selalunya dia takkan tidur di atas tilam. Dia akan tidur di kapek bawah ni. Tu, almarhum tu. Kan, bila dia tidur di kapek bawah tu, orang tanyalah driver dia, pasal apa dia rajin tidur macam tu. Dia sendiri cerita dekat driver dia. Dia kata apa? Dia kata kalau tidur atas tilam tu takut-takut sekali terlampau selesa sampai tak sempat untuk bangun tahajud malam dia dah. Allahu Akbar. Lepas tu Datuk Badri Shah Alauddin, video pun ada. Dia kata apa, ada seorang orang yang berkunjung ke Negeri Kelantan tu, ke Pulau Melaka tu. Dia kata bangun pukul 4 pagi, teringin nak tengok Tok Guru piawai lah. Piawai sekali ada kuliah subuh apa semua ni. Tuan-tuan, masuk bilik ayam pukul 4 pagi, duk nampak orang duduk cuci tandas. Pukul 4 pagi, cuci tandas masjid dekat sebelah Pulau Melaka, Mak Tafiz Madrasah Pulau Melaka. Buka pintu bilik ayam, rupanya almarhum Tok Guru sedang duk cuci, tuan-tuan sekalian. Bila saya dengar macam ni, saya teringat. Tuan-tuan kenal dah Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia ni siapa dia? Dia ni mufassir, tuan-tuan Google pada. Dia ni mufassir, Mutawalli Sya'rawi, dia mufassir, ahli tafsir Quran yang duk mengajar di Mesir. Mengajar di Mesir. Dia mengajar. Cerita dia menarik. Saya suka cerita menarik ni, jenis nakal-nakal ni. Dia dulu pun kecil-kecil dia nakal. Sebab saya jenis kecil-kecil nakal. Saya suka cerita dia tu. Kan? Dia ni daripada kecil, pak dia memang beringinkan untuk dia jadi Tok Guru besar. Ulama besar. Jadi bila dia pula tak teringin nak jadi Tok Guru, dia teringin nak masuk tentera. Waktu tu zaman tu tentera Mesir ni duk lawan dengan Israel apa semua tu. Kan cerita nak peperangan Sinai lah, Gunung Sinai apa semua tu zaman tu. Jadi dia terkesan macam tu. Dia nak jadi tentera. Bila nak jadi tentera, dia tak mau pergi sekolah. Ada satu sekolah yang kata apa, temuduga sekolah tu. Dan sekolah ni tak mau ambil orang-orang sakit. Satu hari, pak dia nak bawa dia pergi temuduga sekolah dekat Mesir tu.
Dia buat apa tuan-tuan sekalian? Dia pergi ambil pasir, dia letak dalam mata dia. Sampai merah mata dia. Lepas tu dia habang kat ayah dia. Dia kata, ayah saya tak boleh pergi sekolah ni pasal saya sakit mata. Dia kata, temu duga. Dia nak lari daripada sekolah tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia nak lari daripada sekolah. Tapi pak dia kata, jom kita cuba juga. Pergi temu duga, dapat. Bila dapat tuan-tuan sekalian, dia nak buat macam mana ni, tak mau jadi tok guru ni, dia tak mau dulu. Dia pergi cerita, dia tahu kata ayah dia ni orang susah. Dia pergi habang kat ayah dia, kata silibus di sekolah ni buku sekian. Dia habang semua buku mahal-mahal tu. Ayah dia cari duit, beli juga buku mahal-mahal tu, bagi dekat dia. Tiba-tiba bila dia tengok kesungguhan ayah dia sampai tara tu, terbuka hati dia dan dia mengadu kepada ayah dia. Dia kata, ayah, sebenarnya saya bohong je, buku-buku tu bukan cikgu nak pun, bukan ada dalam silibus pun. Sebab saya tak mau jadi tok guru ni. Ayah dia kata apa? Aku tahu kata kamu. Ayah dia kata, aku tahu kata kamu. Dia dengar macam tu tuan-tuan, dia terus belajar betul-betul. Dia jadi seorang mufassir terkenal di Mesir. Dia meninggal pun Allah, ratusan ribu orang tu sambut mayat dia ni. Dia tuan-tuan sekalian satu hari, ni anak dia yang cerita, naik kereta pergi ke tempat ceramah. Bila sampai di tempat ceramah, orang pakat sambut dia ni. Yalah Tok Guru besar, sambut dia. Habis dia ceramah apa semua ni tuan-tuan sekalian, orang pakat hantar dia pergi kereta, balik-balik. Dalam perjalanan dia kata kepada anak dia, kita berhenti di perhentian. Anak dia berhenti. Dia masuk di perhentian tu, anak dia kata, pergi bilik ayah dia lama ni. Anak dia pergi tengok. Bila anak dia pergi tengok ayah dia buka jubah, sangkut, ada baju yang dalam, baju dalam, tengah duk cuci bilik ayah. Allahu Akbar. Anak dia pergi tanya dia, ayah, pasal apa dia buat perangai macam ni? Ayah dia kata apa? Syekh Mutawali kata apa? Tadi hang nampak tak orang sambut aku macam mana? Kita nampak Allah, orang sambut aku lebih daripada Husni Mubarak. Husni Mubarak ni presiden waktu tu. Lebih daripada tu lagi. Bila lebih daripada tu, aku rasa ada sikit rasa bangga dalam hati aku, dia kata. Aku nak buang rasa bangga tu. Aku cuci semua najis-najis orang hak mana ada tinggal-tinggal. Masya Allah. Kita boleh kan tuan-tuan? Kita tengok najis orang duduk dalam tu, kita tinggal. Masuk bilik ayam, satu ulang sawahnya duduk tinggal dalam tu. Nak pelas pun tak mau, tak ada pasal. Tutup pintu pergi bilik ayam lain. Betul tak? Ya Allah. Tuan-tuan cuba tengok buat macam tu. Ni masuk dalam bilik ayam surau kita ke apa, tuan-tuan tengok, tuan-tuan cuba cuci tengok. Dan benda ni memang diamalkan oleh orang-orang hak betul-betul dia nak buang sifat buruk yang ada pada diri, sifat buruk yang tak elok yang ada pada diri dia ni. Boleh cuci najis orang. Allah. Dengan bilik ayam saja. Cerita dia Allah Ta'ala bagi kat kita bilik ayam tu nak ajak kita saja. Nak sedarkan kita. Hang ni bukan ada apa pun. Hang duduk dalam bilik ayam tu hang yang sebenarnya. Tuhan nak abang macam tu tuan-tuan. Jadi sama-sama lah kita buat macam tu. Jadi apa nama Tok Guru tadi ni, cerita tadi ni, dia tak mau untuk terlepas daripada semayang ataupun tahajud waktu malam. Tuan-tuan, bangunlah waktu malam. Walaupun saya pun kadang-kadang mangkit, kadang-kadang tak, tapi saya nak mengajar tuan-tuan sekalian, bangun waktu malam, tuan-tuan akan dapat satu kekuatan yang cukup luar biasa. Sebab itulah Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata antara orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia syurga, merindui dia, iaitulah qiyamul lail, dia bangun di tengah malam, wan nasu niyam, dalam keadaan manusia yang lain sedang tidur. Bangun tengah malam tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Baik. Dan dia kata apa? Dan engkau qada akan dia, bila-bila luput ia akan dikau. Bila kita dah buat dah satu amalan yang kita tetap dah. Contoh dia, lepas sembahyang maghrib kita baca maksurat. Kan? Lepas sembahyang maghrib kita baca maksurat. Tiba-tiba kita nak baca maksurat, hari itu ada pula orang duk main rumah kita. Ada pula orang main kepada, ataupun kita ada kerja lah waktu tu. Dan dia kata apa di sini? Syekh kita kata apa? Dia kata kalau boleh nak bagi kemas lagi apa dia? Bila hang terlepas dan engkau qada akan dia, bila-bila luput ia akan dikau. Maksud dia kalau tak dapat ataupun tak sempat nak buat, saja qada balik. Macam mana sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan sekalian, ada sebuah hadis Nabi SAW. Hatta Nabi sendiri pun, kebetulan Nabi nak semayang waktu tu, Nabi nak semayang ba'diyah zuhur, semayang rawatib. Selepas Nabi nak semayang ba'diyah zuhur, tiba-tiba ada kabilah Arab datang bertemu dengan Nabi. Bila dia pemain jumpa dengan Nabi, Nabi tak sempat nak buat ba'diyah
nak ba'da zuhur. Bila mereka dah sembang apa semua, masuk semayang asar. Nabi pun semayang asar. Bila Nabi semayang asar, lepas asar Nabi buat 2 rakaat. Ada hadis kata Nabi buat 4 rakaat. Sahabat apa pakat tengok, bukankah lepas waktu asar diharamkan untuk kita semayang? Tak boleh kita semayang. Kan melainkan di Mekah lah, di Mekah dia tak ada waktu haram. Pasal apa? Kan? Jadi dia pergi tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, pasal apa semayang waktu haram ni? Nabi kata apa? Aku mengulangi balik semayang yang telah aku luput tadi ni. Maknanya semayang sunat aku luput tadi ni, aku ulang balik. Aku tak mau benda tu tertinggal. Allahu Akbar. Saya dah kan tak boleh kata kita. Kalau kata kita, tuan-tuan marah kata ustaz aku, kami buat walaupun kami tak semayang lepas zuhur pun, lepas asar kami balun kata. Kan. Mungkin saya lah kot kan, orang lain dah. Baik, pasal apa kena buat macam tu? Pasal apa nak kena qada balik? Qada ni ada 2 makna. Satu, qada maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia kita ulang balik. Kita bayar balik. Qada tu maksud asal pada perkataan apa nama macam hutang lah. Kita berhutang, kita qada balik. Qada yang kedua maksud dia ketetapan Allah. Tu ada beza tu. Satu qada macam qada dan qadar. Tu qada lah tu. Qada dan qadar, ketetapan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maksudkan apa? Qada. Qada ni iaitulah kita bayar balik benda yang luput tadi ni. Tuan-tuan, dalam bab qada semayang ni pun ada 2 pandangan ulama. Kan ada 2 pandangan ulama. Ada satu ulama dia kata apa? Bila semayang kita dah luput, tidak perlu qada balik. Tak perlu qada lah. Kan? Lepas tu dia buat macam mana? Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ada macam tu. Ada pandangan tu. Saya saja cerita ya. Tetapi kita tak mengamalkan pandangan tu. Kita amal yang mana? Iaitulah kita amal yang satu lagi pandangan. Yang kata apa? Bila luput daripada waktu, wajib kita ulang. Ataupun wajib kita tunaikan. Itulah yang disebut sebagai qada. Kan? Sebab ada hadis. Dua-dua tu pun ada hadis. Sajalah saya cerita kepada tuan-tuan sekalian. Biar tuan-tuan ada maklumat juga. Baik, pasal apa kita nak kena qada? Supaya dia kata apa? Supaya beradat oleh nafsu akan memelihara atasnya. Beradat ni supaya menjadi kebiasaan. Adat ni apa? Biar nafsu kita ni biasa dengan amal ibadah. Kita boleh menundukkan nafsu kita dengan amal ibadah tu. Kan? Bila amalan tu dah menjadi kelaziman, tuan-tuan, macam surah Al-Fatihah. Siapa di antara tuan-tuan yang mengampai surah Al-Fatihah? Kat tangan kat saya. Tak pernah mengampai pun, betul tak? Tak pernah lebih hafaz pun, lebih Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada kan sampai pada apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya ulang balik ada. Tak ada pun. Tapi macam mana tuan-tuan boleh ingat di kepala ni macam mana? Pasal benda ni tuan-tuan duduk dengar selalu dan tuan-tuan duduk ulang. Sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Lah kali jadi apa tuan-tuan? Hafal. Tidak. Ayat kursi, contoh dia ayat kursi. Mana tuan-tuan pernah duduk ngapai pun, tapi duduk dengar tu imam duduk baca. Kan macam wirid-wirid lepas semayang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada satu pandangan. Pandangan yang kedua, wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tu tuan-tuan boleh duduk sebut. Tuan-tuan pernah ngapai dah? Tak pernah. Tapi tuan-tuan duduk dengar. Benda tu duduk ulang. Dan tuan-tuan pun duduk baca. Dan ini dia lekat kepada kita, tuan-tuan sekalian. Yang lekat kepada kita ni lah, kalau kita amalkan sentiasa, kita baca bagi cantik, dia akan lekat di hati kita. Hantu pelesit pun tak berani nak lintas dekat kita. Yang berani tu pasal apa? Pasal benda tu tak lekat di hati kita. Contoh dia, tuan-tuan hafal ayat kursi tapi tuan-tuan tidak ulang. Tidak ulang, dia tak lekat di badan kita. Tuan-tuan, analogi dia ataupun secara logik dia kita ambil macam ni lah. Daripada saintifik, Harun Yahya dulu pun dia ada buat juga. Ayam ni, yang kata molekul-molekul ayam ni, kalau kita bacakan ayat-ayat Quran kepada dia, dia memberi bekas kepada ayat-ayat tu. Kita lekat, sebab tu orang tua lah ada tu kan. Kita baca Yasin, orang suka letak ayat Yasin tu siap dengan buka tudung ni kan. Sekalian, ayat Yasin tu kan, ada lah sikit lah, walaupun pandangan saintifik tu pun ditolak oleh orang apa semua. Tak apalah, kita ambil. Air yang dibacakan Yasin kepada dia pun ada kesan. Apatah lagi kita manusia yang kita sendiri mengamalkan ayat kursi. Ada kesan tak ada kesan? Sudah pastilah ada. Sebab kita ni makhluk yang berakal. Kan? Jadi ada kesan kat kita. Kalau dalam hati kita ada ayat kursi, syaitan pun tak mau dilintas kat kita.
Tapi oleh kerana kita hafal tapi kita tidak beramal, sebab tu syaitan tak takut kat kita tuan sekalian. Dia main-main kat kita, kita pun lupa. Yang kita ingat kursi-kursi je tu. Ya, dia kursi-kursi ni tak main ni, kursi-kursi. Dia ingat aku tu. Syaitan pun gelap dia kata kursi pun ambil habis lah kita kat kita. Kan? Kan? Jadi itulah. Tak, saya cerita kat tuan-tuan ni pengalaman. Bukan cerita pengalaman saya pula. Pengalaman kawan-kawan saya pula. Dia mengapai tuan sekalian, mengapai mengapai ayat kursi tapi tidak beramal. Dia sambil-sambil cerita lah waktu tu perjalanan kami nak pergi ke Kelantan tu, sampai ke Tasik Banding tu, kami daripada Pulau Pinang sampai Tasik Banding, dia cerita ke hantu. Cerita ke hantu tak lena, dia pun pandai. Kalau dia cerita bab lain pakat lena habis, dia duduk buat kita. Tadi tang ni pernah duk jadi pakat jaga habis. Dia cerita tu, cerita dia kata tu guru dia kata. Dia pergi sekolah tu, guru dia meninggal 30 tahun yang lalu lah. Kebetulan dia sampai di sekolah dia malam. Bila sampai malam tuan-tuan sekalian, dia nak masuk dalam sekolah dia, dia nampak tu guru dia main dengan pakai sopan besar apa semua tu. Dia kata ni bukan oleh hantu lah dia ni. Kan? Lepas tu dia lupa ayat kursi tu. Lupa nak mola tentang Allah pula. Dia yang tahu Hayyul Qayyum. Hayyul apa benda Hayyul Qayyum tahu. Dia lupa tuan-tuan sekalian sampai apa nak mola. Pasal apa? Dia hanya mengapai tetapi tidak beramal. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala putus asa daripada engkau oleh nafsu, kerana engkau tidak suka dengan meninggalkan akan beberapa wirid engkau, hingga mendapat engkau akan dia dengan qada bila luput. Dengan qada ni dekat tu. Maknanya apa? Nafsu kita ni. Kita putihkan nafsu kita dengan kita boleh buat amal ibadah. Sebab apa? Nafsu ni dia dua benda tuan-tuan nak kena ingat. Satu syaitan, satu nafsu. Nafsu ni Allah Ta'ala sebut inna nafsa la ammaratu bisu. Nafsu ni selalunya dia mengajak kepada benda-benda yang tak elok, benda-benda yang kita tak suka. Tapi kalau kita boleh lawan nafsu kita tuan-tuan, nafsu kita akan berputus asa. Bila dia putus asa, kita dapat melaksanakan amal ibadah. Macam mana cara nak lawan dia? Kalau kita luput amal ibadah, kita qada balik, kita buat balik, walaupun buat di penghujung pun. Contoh dia macam ada surau-surau bila habis sembahyang maghrib, sembahyang isya, surau-surau ni depa akan baca suratul mulk, kan, surah al-mulk. Kebetulan malam tu tak boleh baca, contoh dia malam tu tak boleh baca, ada lah orang nak buat tahlil lah, ada orang panggil kenuri ke apa ke, tak apa tuan-tuan sekalian. Nafsu ni pasal seronok lah, cantik malam ni boleh awal lagi dia tak, pasal tak baca surah al-mulk. Dah kita lawan nafsu kita apa, sekali balik di rumah kita sambung baca, balik di rumah kita baca balik. Maknanya nafsu tu akan berputus asa. Bila luput ia, nescaya bersegera. Bila dah terlepas, hendaklah bersegera ia kepada mengerjakan akan dia dalam beberapa waktu. Dan sesungguhnya telah berkata oleh Sayyidi Syekh Abdul Rahman Saqaf radhiyallahu ta'ala anhu. Ni ulama besar Yaman. Ulama besar Yaman. Okey, kita bagi laluan untuk azan dulu. Silakan. Qala al-musannif, dan telah berkata pengarang kita. Dia kata telah berkata oleh Sayyidi. Tuan-tuan, kalau kita nak baca, contoh ada kita baca selawat ke atas Nabi kan. Selawat ke atas Nabi, Sayyidina, kan yang tu baru betul. Bukan Allahumma salli ala Sayyidina. Kalau Sayyidina tu maknanya sama macam orang-orang yang biasa. Kalau Sayyid tu apa beza dia? Tang ya tu dia ada tasydid. Sayyid, dia kena bagi bunyi macam tu. Boleh faham tuan sekalian? Sama kadang-kadang kita baca surah Al-Fatihah pun, iyyaka na'budu wa yang tu baru betul, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta pertolongan. Kadang-kadang orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah. Yang tu amal ibadah daripada segi qiraat lah, daripada segi tajwid tu. Sama macam kita baca Allahumma salli ala, bukan Sayyidina. Kalau Sayyidina tu macam kita duk ni Sayyidina budak-budak Raja 6 tu kan. Kaya aku kaya tu Sayyidina tu. Ni Sayyidina. Sayyid yang tu baru penghulu kami. Kan? Itu baru betul lah. Baik, dan telah berkata, dia kata sesungguhnya berkata oleh Sayyidi ni apa nama tuan kepada kami, Syekh Abdul Rahman Saqaf.
Abdul Rahman Saqaf radhiyallahu taala anhu. Dia ni siapa tuan-tuan sekalian? Dia ni kawan kepada pengarang kitab kita ni. Sahabat baik kepada Syekh Muhammad Alawi Al-Hasani, pengarang kitab kita. Dan Syekh Abdul Rahman Saqaf ni ataupun dikenali sebagai Habib Abdul Rahman As-Saqaf, dia ni orang Yaman. Dia orang Yaman. Nama dia Saqaf, diletakkan Saqaf. Saqaf ni maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia atap ataupun bumbung yang melindungi ataupun yang menutupi. Maksudnya tu bumbung ni untuk apa? Untuk nak tutup kita kat bawah ni. Itu maksud bumbung tu. Maksud dia atap ni, Saqaf ni. Pasal apa? Pasal dia ni orang yang cukup bagus. Jadi dia letak nama As-Saqaf di belakang tu pasal nak tutup daripada pujian orang yang lebih-lebih kat atas dia. Ada juga jenis manusia ni tu sekarang. Kan? Dia sanggup letak nama dia tu buruk pasal apa? Pasal kalau letak nama elok orang duk puji macam-macam. Itu satu makna. Makna yang kedua pasal apa? Kerana dia ni suka bantu orang. Bumbung ni juga bukan hanya maksud menutup tetapi menaungi rakyat. Dia rajin bersedekah. Syekh Abdul Rahman Saqaf ni rajin bersedekah. Dan dia pun rajin buat masjid. Tuan-tuan, antara karamah. Karamah ni kalau bahasa kita keramat. Kan? Tuan-tuan, karamah ni hanya diberikan kepada orang, bukan kepada makhluk yang lain selain daripada orang. Tuan-tuan pula pergi kata, tu kubur, tu keramat. Kubur, tuan-tuan pergi kata rumah tu keramat. Kan? Tuan-tuan jaga pokok dia, tu pokok, tu keramat. Apa pula? Karamah ni maksud apa? Kemuliaan. Keramat tu kemuliaan lah. Kan itu maksud dia. Yang kata karamah dia ni macam mana? Kita tahu, kita pernah dengar cerita karamah ni sepatutnya tak perlulah saya cerita kan. Sajalah bagi orang kata seronok mengaji ni, bagi seronok semangat sikit. Macam mana Syekh Tok Kenali. Tuan kenal Tok Kenali? Tok Guru Besar Kelantan. Tok Kenali ni dia kalau berjalan tuan-tuan sekalian, dia nak pergi mana-mana, dia suka berjalan kaki. Sehingga kan riwayat kata dia tak pernah pakai kasut pun. Satu hari Raja Kelantan bagi pergi ke istana. Jadi ada lah orang nak bawa, dia kata, Tok jom pergi dengan kami, Tok Guru pergi dengan kami. Dia kata tak apalah, dia kata aku nak berjalan, dia kata apa pergi dulu. Dia berjalan kaki, dia pun dia naik kereta. Sampai di istana tuan-tuan sekalian, dia sampai lah. Lepas naik kereta terkejut, Tok main apa dia tadi? Senyum gitu pun. Kan? Yang tu cerita orang lah, karamah tu. Bukan, dia tak boleh jadi dalil, tuan-tuan jangan jadikan dalil budak benda tu. Kan? Lepas tu orang nampak dia duduk lintas duduk lintas sungai. Kan? Nampak lintas sungai, pergi kat orang nampak tu lintas sungai. Dia sendiri pun tak tahu kata benda tu dia lintas sungai. Dia kata betul ke? Macam di Kedah yang ni Tuan Guru Haji Saleh Syed almarhum. Waktu kami duduk mengaji kita tauhid, dia abang kita kawan dia Tuan Guru Haji Abbas orang Kelantan juga lah. Satu hari naik bas. Bila naik bas tuan-tuan sekalian sampai ke masjid, dah masuk asam waktu tu. Dia habaq kat depa bas, dia kata boleh tunggu sah tak saya nak sembahyang asar sah. Depa bas tuan-tuan, gerenggo punya orang kan, pala seteng punya orang. Tak dapat saya, dia kata dia orang tu depa bas tak kenal sama dia ni. Orang nak pergi tempat lain jauh lagi dia tunggu lah. Dia kata tak apalah, saya turun ni, dia turun. Dia pergi ke masjid tuan-tuan sekalian. Depa bas tu waktu nak bubuk dia nak berjalan, bas mampu tu tak hidup bas tu. Duk start tak hidup. Sampai Tok Guru ni habis-habis sembahyang tu, dia kata bas ada lagi. Dia langkah naik, hidup bas tu. Kan? Allahu Akbar. Yang tu karamah lah. Tuan-tuan jangan duk kata tuan-tuan ada karamah dah. Kata aku nak try tengok karamah, tengok apa dia, aku tak mampu minyak 30 hari. Kan? Buat kering. Ada orang cerita betul kan? Dia kata orang tawakal betul-betul. Dia kata kita kena tawakal, yakin betul-betul kat Tuhan ni, jangan duk minyak. Sungguh. Jadi kat dia. Kita buat tuan-tuan sekalian tak buh minyak, mampu tengah jalan. Mainan kita tak tahu lah tawakal kat mana ni. Baik, Syekh Saqaf ni karamah dia apa tuan sekalian? Dia ni satu hari dia buat masjid. Bila dia buat masjid, kebetulan ada orang masuk dalam masjid baca Quran tak betul. Tiba-tiba dalam masjid tu dia dengar suara dia duduk tegur. Dia tak ada dalam masjid tu, dia duduk mana halang. Kawan tu pula bila kena tegur, dia duduk baca, kena tegur dia baca. Saya kalau kena tegur lari. Tuan-tuan main ke surau, tuan-tuan seorang tuan-tuan duk baca duk iyyaka na'budu iyyaka na'budu. Kan tuan-tuan baca kena tengok iyyaka na'budu. Tuan-tuan tak tengok ke atas kenapa dia tengok aku ni. Tuan-tuan, rupanya suara Syekh Abdul Rahman Saqaf yang tegur kan, yang tu karamah dia lah. Jangan jadikan dalil lah benda tu. Baik, dia kata apa tuan-tuan sekalian?
Dia suruh kita ada juga amal ibadah yang tertentu untuk kita ni, letakkan masa. Dia kata apa? Dia kata man lam yakul lahu wirdun fahuwa qirdun. Dia kata barang siapa, artinya barang siapa yang tidak ada baginya wirid, maknanya tidak ada baginya satu amal ibadah, satu zikir yang dia istiqamah dengan zikir tu, maka orang itu adalah qirdun, dia adalah kera. Allah dia kata kat kita, betul sekalian. Kan? Dia kata kat kita ni, tuan-tuan tak puasa dia kata kat tuan-tuan. Maknanya apa? Kalau hang tak ada satu amal ibadah, makna dia apa? Tak ada satu amalan yang bagus yang istiqamah. Tuan-tuan, mula pada malam ni, tanam dalam diri kita, esok aku nak buat satu amalan juga. Apa dia? Tiap kali aku pergi mana-mana masjid, mana-mana surau, aku nak pohon tabung surau ataupun tabung masjid RM1. Cukup kan? Bagi ada amalan tu juga. Tuan-tuan, lagi apa dia lagi? Aku tiap kali aku nak balik rumah, aku nak bagi salam. Contoh dia, sebab kita jarang-jarang bagi salam. Kan? Kita sampai-sampai rumah, kita duduk sendawa ya. Bahasa saya kata belahak. Bunyi tu. Lepas tu orang perempuan tahu pergi buka pintu tu. Pontor dia panggil kita. Pontor tu balik lah. Kan anak kita pun pergi lah buka pintu, ayah balik lah. Kita ni kira bunyi yang tu ya. Bagi salam. Assalamualaikum. Istiqamah kan benda tu. Istiqamah kan benda tu. Masuk dalam lift. Sini ada lift. Ada lift. Masuk dalam lift, buka lift. Assalamualaikum. Bagi salam. Kita jarang-jarang masuk lift bagi salam. Orang ni lari keluar. Dia kata pun ganas mana ni. Jadi pelik. Kan? Amalan. Waktu saya di Mesir, tuan-tuan sekalian. Amalan di Mesir. Naik atas bas bagi salam. Kan? Saya di sini saya pernah nak try buat tengok sekali kan. Takut buat orang telefon polis boleh tangkap kan, mampu saya. Naik bas. Assalamualaikum. Orang kalau tengok siapa dia kan. Covid dia ni. Kena Covid katakan kita pula. Wallahu ta'ala alam. Buat satu amalan. Apa lagi amalan tu? Contoh dia yang lain. Bila tuan-tuan main, antara dia apa? Aku nak atok kasut ni. Orang ambil letak kasut. Kan orang letak kasut merata. Jadi kita main, aku nak atok kasut ni. Aku nak buat amalan tu ya. Part tu aku dah ambil dah. Apa ambil dah lain. Dia pun orang lain main. Jangan bersurau ya. Tempat lain pun ada. Tanam dalam diri. Tiap kali aku nak keluar pergi jalan, kalau ada nampak ada benda di jalan, aku akan buang. Itu amalan yang bagus. Kalau ada amalan-amalan yang macam tu, tak jadilah kera macam mana Syekh Abdul Rahman Saqaf disebut kat kita ni. Boleh faham tak sekalian? Hamka kata apa? Kan Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dia kata apa? Dia kata kalau kita hidup ni takak kerja, dia kata kera babi di hutan pun kerja ya. Dia buruh je tu apa nama? Hamka kata kat kita. Baik. Dan bermula waridan tu apa? Amal-amalan. Kan banyak amal-amalan, yakni ulum dan juga ma'arif, ilmu dan hikmah. Itu maksud dia. Dia kata daripada sekira-kira aurat, dia merupakan amalan-amalan ataupun amal-amal ibadah. Maka barang siapa yang tidak ada baginya wirid, nescaya tidak ada baginya warid pada hati dia. Siapa yang tak pernah tu ada amalan yang berkekalan tu, maka hati dia hati yang keras. Itu maksud macam tu. Dan sedang-sedang hati keras kita ni. Kita ambil amalan apa? Sebelum nak tidur, jangan tinggal ayat kursi baca. Yang tu ya. Ataupun tuan-tuan ambil macam mana dalam pada hadis Nabi sebut apa, dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan, Syekh Umar Sa'id, dia kata apa? Barang siapa yang sebelum nak tidur dia baca ayat kursi, lepas tu pula dia baca penghujung surah Al-Baqarah. Yang ni kita duk ngapai dah tuan-tuan sekalian. Ayat kursi sebelum dan penghujung surah Al-Baqarah. Penghujung surah Al-Baqarah tahu mana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi. Tuan-tuan baca yang tu sebelum tuan-tuan nak tidur. Maka pada hari itu rumah dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Bukan takat tu, dalam tafsir tulisan kata apa? Rumah jiran-jiran dia juga tidak akan diganggu oleh syaitan. Jadilah benda tu sebagai amalan. Sebelum nak tidur, tuan-tuan sekalian, sambil-sambil duduk baring-baring pun Lillahi ma fis sama. Bini pun main, baca wirid apa ni? Nak pelembut hati saya lah. Saya tak nak sign ni, perempuannya nak nikah semua lagi. Kan? Ada ya, nakal. Kadang kita bila benda-benda macam ni, kita tak mau ambil tak mau ambil apa? Kita bukan nak ambil perhatian sangat dia lah. Tapi kalau ada benda yang mendesak kita buat. Contoh dia nak nikah, dia nak pergi pelembut hati bini, dengar pula apa tu almarhum Datuk Ismail Qamus, dia kata apa? Barang siapa yang baca surah
Jangan duk tulis, jangan duk tulis. Kan? Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Baca tengah malam. Lepas tu pula boy pada pasangan kita untuk nak lembutkan hati. Kan kita pun dengar. Tapi pastikan pasangan tu tidur dulu, kata apa nama? Kata Datuk Usman Khamus. Duk tengok dulu. Jadi bila kita lembut itu pastikan dia isap. Orang kata apa, angin hembusan dia isap, tuan-tuan sekalian. Kan, lagi pimbui bini pula tu tanya, dia kata buih apa? Buih kita paranglah kita malam tu. Kan? Tuan-tuan, sebenarnya Tok Guru dia habaq yang tu untuk nak lembutkan hati. Lembutkan hati ni maksud dia apa? Kalau suami ni bengis, suami ni perongoy, kata bahasa utara, suami ni panas baran, jadi isteri malam-malam baca lah macam tu. Suami dah tidur lah, satu kapal punya tu bunyi kapal semua apa ni punya, suami isteri baca elok, buih pelan-pelan, buih apa semua, suami isap. InsyaAllah tawakal kepada Allah, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal ada cerita di sebalik surah Taha di mana Sayyidina Umar Al-Khattab kan. Tapi cerita ni dipertikaikan ada ni. Apa? Umar Al-Khattab dia masuk Islam pasal apa, tuan-tuan sekalian? Kerana antara sebab dia tu dia baca surah Taha. Dia dengar surah Taha dibaca oleh adik dia Fatimah Al-Khattab. Adik dia duk baca. Waktu tu dia kekang sangat-sangatlah. Dia dah pukul Fatimah, dia dah pukul Sa'ad Zaid, dia pukul adik ipar dia. Tuan-tuan, dia pukul adik ipar dia Zaid tu, apa nama Sa'ad bin Zaid tu, dia tumbuk ni sampai dia tak larat tumbuk baru dia berhenti. Tuan-tuan bayangkan hancur tak hancur kau. Sampai tak larat lah, sampai jadi serupa dengan apa, lagu Labi main gusti tu. Pernah tak cerita lagu Labi? Tuan-tuan tak tengok TV dah ni. Kan lagu Labi main gusti sampai tak larat lah tu kan. Orang besi, tulang dawai, apa cerita tu kan. Sampai tak larat lah, dia tumbuk, dia nampak darah. Dia pun ni, dia kata Fatimah, mai benda apa yang hang baca? Fatimah kata tak boleh, kata pasal hang tak ada wudu. Hang baca mai kat aku apa benda yang hang baca tu? Fatimah pun baca Taha ma anzalna 'alaikal qur'an. Dia dengar Quran ni, tuan-tuan. Dia mekesap dalam dada dia ni. Mekesap dia terus keluar dari rumah Nabi Muhammad, dari rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi, sahabat Nabi. Dia ketuk pintu, ketuk tu nak abang kata dia Islam, tapi dia ketuk tu nak luruh pintu tu, yang kata Umar Muhammad, keluar Muhammad, ukhruj Muhammad. Sayyidina Hamzah ada dalam tu. Hamzah kata apa? Muhammad, kalau dia main dengan cara elok, kita jawab, kita balas dengan cara elok. Tapi kalau dia main dengan cara tak elok, Hamzah akan berdepan dengan dia. Buka pintu, Muhammad lah. Hamzah kata apa? Nak bawa apa Muhammad? Aku nak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Asbab dia apa, tuan-tuan? Membaca surah Taha. Itu satu pandangan lah. Ada pandangan yang lain, Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma aidil Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan dua Umar. Satu Umar Ibn Hisham dan juga Umar Al-Khattab. Umar Ibn Hisham ni siapa dia, tuan-tuan? Abu Jahal. Tapi Allah Ta'ala memilih Umar Al-Khattab masuk Islam. Jadi cerita Datuk Ismail Qamus tadi ni, dia pun suruhlah baca untuk nak pelembut. Hati anak pun sama macam tu, tuan-tuan. Hati anak pun, kalau anak pun nampak buat satu macam yang kita pun baca untuk dia. Isteri pun, tuan-tuan, kebetulan isteri ni guru karate. Contoh dia lagu tu, kita rumah ni kira kena karate ya. Kan? Lepas tu, alhamdulillah, isteri pula ditulis pula. Alhamdulillah, terima kasih suamiku. Dia ni tukang basuh baju, tukang masak, tukang apa je. Dapat line banyak apa semua. Pokoknya kalau tak ni tukang, dia karate dengan buah siku. Kan? Jenis itu baca pelan-pelan, insyaAllah. Baik, muslimin dan muslimat berahmati Allah. Kita nak maqtirah 3 minit ni, insyaAllah. Lepas tu dia kata apa di sini, tuan-tuan? Dia kata, dan lazimkan olehmu akan diri kamu, wahai saudaraku, dengan benar, dan lazimkan pada pertengahan. Baik, kalau ada satu amalan yang kita buat, jangan terlampau over. Jangan terlampau over. Tuan-tuan kata nak buat semayang sunat, kata saya, Ustaz, saya nak ambil satu semayang sunat, saya nak bangun malam. Cukup dengan 2 rakaat dulu buat malam. Tuan-tuan jangan mangkit-mangkit malam, buat terus 11 rakaat. Buat 11 rakaat, 60 tahun pula boleh buat. Jadi mangkit-mangkit tu buat 2 rakaat dulu. Gamak rasa, sedap ni, buat lagi 2 rakaat. Cukuplah, tekan 4 sudah, Malaysia pula. Sambung macam tu. Kan, jangan kira mangkit-mangkit tu macam-macam dia buat. Mangkit pukul 4, tuan-tuan sekalian. Nak tidur pula tak boleh.
dah balun kopi janda sebelum nak dinner tadi ni. Kan? Tak boleh, mata dia jadi cerah macam tu. Jadi nak buat apa ni? Sekali dia baca Quran, sekali dia berzikir lah, sekali dia apa macam-macam tu. Yang tu yang kita risau tu. Takut-takut. Celah-celah nak masuk waktu subuh tu terpejam cerita dia. Dia terpejam tu sedang-sedang. Seminggu yang lalu dia sudah tidur. Seminggu tidur mampu. Jadi janganlah. Ambil yang dia kata mu'tadil ataupun wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata ni maksud apa? Pertengahan. Buat sikit-sikit. Kan? Jadi biasalah tuan-tuan sekalian, amal ibadah ni dia memang macam tu. Dia kata, dan lazimkan olehmu akan diri kamu wahai saudara, dan ambil olehmu pada amalan akan barang yang engkau kuasa mengekalinya. Maknanya buat satu amalan yang kita mampu untuk kita nak istiqamah. Dia suruh kita buat macam tu. Sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Hadis ni hadis sahih muttafaqun alaih. Artinya bermula yang lebih kasih segala amal kepada Allah Ta'ala itu, yakni amalan yang lebih berkekalan, dan jika sedikit ia sekalipun. Maksud dia apa? Allah Ta'ala ni dia cukup suka walaupun sikit benda tu istiqamah, daripada banyak lepas tu terus tak istiqamah. Macam mana kita sembahyang tarawih tuan sekalian. Tarawih berapa rakaat? 23 yang belum. 23 betul kan? 23. Tuan tengok dalam tamak ni pokok sembahyang 23 ni. Duduk seminggu tu ya. Mai seminggu kedua ni cerah. Seminggu ketiga ni ruyuk. Tu bahasa tu nombor 2 cerah okey lagi, mana terang ni. Nombor 3 ruyuk ni tak tahu lepas mana habis. Tak tahu lepas mana tuan. Tinggal tu imam dengan tu Bilal ya. Tu pun pasal tu imam dengan tu Bilal tak dapat cuti raya. Kalau boleh cuti raya depa pun lompatnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khuzu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kan? Nanti kita akan cerita pula mengenai satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ni pula tuan-tuan, dia ada kaitan dengan apa yang Aisyah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah cerita tentang seorang sahabat dia yang bernama Haula binti Tuwaid bin Harb. Ni ada Aisyah ni, dia ada kawan perempuan. Kan macam kita ada dua kawan ni, isteri kita ada seorang kawan ni. Jadi dia main mengadu kat kita tentang kawan kita, betul lah. Jadi Aisyah bercerita kat Nabi Rasulullah, Haula ni bagusnya dia sampai tiap-tiap malam dia beribadat sampai tak lena. Tu dia kan. Cerita dekat Nabi ni. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan? Nabi kata apa? Bulan depan kita cerita Nabi kata apa. Kan? Kalau abang malam ni tak surprise lah. Kan? Jadi bukan tak bagus amalan tu, tapi ada Nabi sebut kepada dia. Kan? Jadi benda tu yang akan kita cerita kepada tuan-tuan. Kemudian saja saya geser kepada tuan-tuan sekalian, benda apa lagi kita akan bahas? Apakah amalan ataupun wirid ataupun amalan sunat yang terbaik? Apa yang kita nak buat tuan-tuan sekalian? Kan? Masing-masing orang masing-masing cara. Tapi kalau Islam sendiri cerita apa? Apa amalan sunat yang terbaik, dia akan cerita kepada kita tentang amalan-amalan sunat tu. Baik, kita mesti tahu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi tuan-tuan tanda kalau ada kitab, tuan-tuan tanda kalau ada pen dekat sabda dan lagi sabda Nabi alaihi salatu wassalam ataupun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tutup kuliah kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr.